Assalamualaikum dan salam sejahtera baik kepada mereka yang sedang menonton video ini. Pastikan anda telah mempelajari step-step yang telah pun disusun atur, dan ini merupakan video yang mana saya akan membuat full analysis dengan hanya menggunakan SNR sahaja, basic dan advance. Okey, baik. So kita ada 3 pair macam biasa, USD CHF, GBP USD dan Euro USD. Saya akan mulakan recording ini hanya dengan USD CHF sahaja. Selepas selesai USD CHF dan kita akan teruskan dengan GBP USD dan terakhir Euro USD. Baik. Jadi analisis ni saya mulakan daripada time frame monthly. Okay, so dekat sini ada satu resistance. Saya marking resistance ni dulu. Okay, so resistance biru, merah. Okay, so sekarang ni saya akan cari support. Support merah, biru, tapi candle ni belum close. Okay, kalau candle ni belum close, boleh je nak tanda dekat sini, tak ada masalah macam ni. Okay, sekejap lebih kurang situlah. Boleh je nak tanda yang ini, tak ada masalah sebab possibility untuk dia turun ke situ ada. Tapi support yang dah siap tu berada di sini, nampak? Okay, dah dekat kawasan ni. So yang ni saya tanda support yang sememangnya dah siap lah. Okay, so kita ada resistance, kita ada in the making support yang nak dibuat, dan seterusnya kita ada support yang dah siap. Saya akan turun pada time frame weekly dan saya akan tengok pula dekat sini macam mana keadaan dia dan sebagainya. Okay, so untuk weekly sebenarnya kita boleh minimizekan, kita boleh kecilkan zone resistance tu dekat sini. Nampak? Sini ada resistance. Okay, yang arrow yang ni dia tidak termasuk dalam, okay, dia tidak termasuk dalam kawasan yang sama, cumanya dia berlaku pertindihan sahaja dalam kawasan yang sama. Okay, baik. So yang ni kita betulkan dulu visualization dia. Sengaja saya buat daripada awal. Saya buat daripada naked, daripada kosong, supaya tuan-tuan nampak gambaran macam mana nak marking, macam mana apa tools yang saya gunakan dan sebagainya. Okay, so itu dia weekly resistance dekat situ. Dan kita nampak sekarang ni rejection telah pun berlaku. Sekiranya dia boleh close lebih rendah daripada kedudukan RBS yang ini, maka possibility untuk dia turun tu tinggi. Okay, dan dekat sini kalau perasan bila saya buka weekly dah ada marking, sebab saya menggunakan ialah saya guna pair yang sama. Sebelum ni kita ada buat revision untuk RBS dan sebagainya. Okay, okay, dekat sini ada support yang bertindih ni dekat sini. Okay, so yang ni just boleh tukarkan je, tambahkan je description dia macam tu. Okay, so kita semak yang ni selesai, resistance yang ni selesai. Okay, sini ada RBS, sini ada sini ada support dekat sini. Okay, okay, support ni saya nak biar je kan. Saya nak tengok yang dekat sini dulu. Saya fokus daripada sini sampai sini. So ini yang penting sekarang. Pasal apa? Sekiranya price close di bawah, berada di bawah kedudukan RBS ni tadi, kemungkinan besar untuk dia turun ke sini tu ada. So kita tengok daily pula macam mana. Okay, so yang ni patutnya daily ni. Kenapa tanda weekly? Salah description ni. Okay, baik. So tu dia. So ini weekly punya, nampak? Kalau kita buka daily, actually tak ada resistance lah kat sini. Tapi bila kita buka weekly, nampak ada ada resistance. So point yang cantik untuk masuk seterusnya. Okay, daily dekat sini. Yang ni yang weekly tadi, yang dah boleh turun yang saya cakap tu. Okay, so okay, daily okay, so far clear. Okay, dan kita tengok dekat sini pula macam mana. Ni pertindihan, nampak dekat sini.
resistance yang berlaku dekat sini. Okey, maknanya dekat sini monthly, weekly dengan H4 bertindih dekat sini. Okey. Price tu tak sampai tu kat atas tu. Tak tahulah ni broker ni lah, broker lain saya tak pasti. Okey. So kalau kata inilah cerita dia kalau rajin lah saya bab-bab marking ni tambah pula pada time frame yang kecil, H4 pun saya dah cukup berat dah sebenarnya. Tu terang lah saya cakap saya dah cukup berat dah sebenarnya. Dan sejujurnya saya membuat pengakuan di sini bahawa saya trade menggunakan data, saya tidak trade menggunakan SNR. Cumanya bila mana ada orang, ada student yang minta untuk belajar SNR, macam mana nak belajar route support, resistance dan sebagainya. So demand tu tetap ada walaupun saya just on and off. Ada tak ada sudah macam tu kan. Tapi demand tu tetap ada kan. Dah hajat orang, tak baik untuk kita, iyalah orang kata macam tergantung lah kan, harapan orang, hajat orang, kehendak orang dan sebagainya. So dengan itu saya rekodkan video ni, saya dah buat silibus apa semua. Jadi boleh manfaatkan video-video yang telah pun direkodkan, silibus-silibus yang telah pun disusun untuk masing-masing belajar lah. Okay. Dulu memang saya hardcore SNR lah, terus terang lah saya cakap. Okay. Ni daripada sini ni kena ambil juga ni. So dia tak batal lagi. Kadang-kadang marking pun saya ada kesalahan daripada segi marking. Saya tak kata saya perfect, walaupun saya merupakan inventor kepada konsep ni. Tapi tak perfect. Kita manusia, kita melakukan kesalahan, kecuaian dan sebagainya. Okay. So itu dia lebih kurang gambaran macam mana kalau nak marking, menggunakan basic marking dan juga advanced marking untuk SNR, macam mana nak trade dan sebagainya. So jom kita analisis sekejap. Okay, analisis pun tak full kena ingat sebab kita belum belajar teori. Okay, so sekarang ni price telah pun mencecah ataupun mencapai kepada peringkat harga kawasan resisten dekat sini. Okay, kita nak tengok apa yang berlaku, sama ada akan berlaku rejection ataupun dia mampu untuk membolosi kawasan resisten ni tadi. Okey, dengan itu kita turun pada time frame yang lebih kecil, iaitu weekly. So dekat sini ada double berlaku pertindihan resisten dalam kawasan yang sama. So dekat sini monthly dengan weekly, saya detailskan sikit dia punya description. Okay, tu dia supaya tuan-tuan nampak. So dekat sini dah pun berlaku rejection dan RBS yang pertama, walaupun masih lagi belum siap, tapi ternyata kedudukan RBS itu sebenarnya bertindak sebagai penghalang kepada terjunan yang akan dilakukan oleh CHF. Okay, dan ini yang dah siap lah yang kat bawah ni. So macam mana pun kita kena tentukan di sini dulu, kita kena perhatikan apa yang berlaku di sini. Okay, saya turun pada time frame yang lebih rendah, daily. Okay, so dekat sini actually tak ada pun sebenarnya resisten ni kat kawasan pertindihan ni. Okay, dekat sini ada resisten, dekat daily ni ada resisten, tapi tidak berlaku pertindihan daripada mana-mana time frame. Dan ini merupakan RBS yang paling dekat untuk time frame daily. Okay, ni pun RBS jugalah, tapi sekarang ni price dah bawah dia. So saya just abaikan lah. Kalau kata masa tu price duduk dekat atas ni, okay, this is the factor yang akan menghalang pergerakan itu daripada meneruskan terjunan. Okay, okay, kita buat warna hitam, marking RBS selesai. Okay, tu dia. Tapi masalah dia sekarang ni tak tanda pun tak apa, sebab price dah duduk bawah dia. Okay, jadi sekarang ni price ni sekarang ni dia stuck antara RBS daily dengan weekly punya RBS. Kita turun dekat H4, kita tengok. Baik, yang bahagian atas ni RBS untuk daily. Dalam masa yang sama dia berlaku macam mana nak kata pertindihan, pelarasan harga, synchronization harga daripada daily punya RBS yang tak siap lagi, masih lagi in the making, dengan kedudukan RBS daripada time frame H4 dekat sini. Okay, sebelum tu saya nak ulas sikit yang bahagian atas ni. Baik, bahagian atas ni boleh nampak yang kat sini
Description dia saya dah buat monthly, weekly, daily tak ada, tapi H4 ada dekat sini. H4 dekat sini. Ini sahaja, bahagian ini sahaja. Okey. Dan price tu dia tak sampai. Price tu dia tak sampai. Nampak ada gap kat sini. Bila saya letak crosshair tu kat sini, nampak ada ruang. Ada ruang. Dia tak mampu nak cucuk ke atas lagi. Tapi saya tak tengok H1 lagi lah. Saya tak tengok H1 lagi. Saya biarkan dulu. Just kita nak fokus kat sini dulu. Apa yang akan berlaku? Adakah H4, candle daripada H4 ni tadi, akan berjaya membatalkan kedudukan harga di sini? Okey, ataupun tidak? Kalaulah kata nak entry, so macam mana nak entry? Daripada bahagian atas ni, sebab ni dah entry. Okey, bahagian atas ni dia dah entry. Okey, so saya pakai H1, H4, saya triple pixel kan dia. Okey, yang ni saya pakai warna merah. Okey, sinonim dengan pergerakan menurun ke bawah. Okey, so saya akan buat macam ni, dengan andaian bahawa bila mana dia sampai dekat RBS H4 ni, dia akan melantun ke atas. Okey, dan seterusnya dia berlaku sedikit kenaikan. Sebab apa dia stop dekat situ? Sebab dekat sini ada satu SBR dekat sini. Ada satu SBR. So dia mendaki naik. Saya akan tukarkan kepada warna biru. Setelah itu, bila mana confirm yang berlaku retracement dekat sini ataupun rejection dekat sini, okey, dekat situ. So ini point of entry dekat sini, point of entry. Stop loss boleh letak dekat atas ni. Then kalau kata nak ambil sampai daily pun boleh, nak ambil sampai weekly pun boleh. Monitor lah, tengok dekat mana kedudukan RBS tu, step by step. Kalau kata dia turun lagi, let's say dia turun kat sini contoh. Bila mana dia dah turun kat sini, okay, dan dia akan sangkut SBR yang ini. Sebab harga dah turun kat bawah, support ni akan bertukar menjadi SBR. So yang dekat sini pun boleh entry ni. Bila mana price naik, buat test, kemudiannya turun ke bawah balik. So tuan-tuan dan puan-puan akan ada 1 dan 2 entry, dan seterusnya. Perhatikan macam mana pun bila kita bermain dengan naked chart, kita bermain dengan marking SNR dan sebagainya, perlu diperhatikan kedudukan time to time. Boleh je nak turun sampai kepada time frame H4, H1, M30 dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi saya bukanlah jenis orang yang suka macam tu. Saya memang, yelah, time frame pun actually pada saya tak tengok dia time frame mana, saya tak tengok dia price kat mana, saya tak tengok dia pakai candle macam mana, bear ke bull ke dan sebagainya, sebab saya treat menggunakan data. Okay, baik. So itu dia sedikit sebanyak analisis. Bila mana kita dah belajar basic marking, bila mana kita dah belajar advanced marking, ini hasil dia. Seterusnya kita akan buat untuk GBP USD pula selepas daripada ni, next recording. Sekian sahaja daripada saya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini merupakan sedikit pencerahan, memberikan gambaran ke depan macam mana tuan-tuan dan puan-puan akan berkecimpung dari in term of analysis dan sebagainya. Apa gambaran dia. So ini dia, kita share dulu. Baik, kita berjumpa pada video yang seterusnya, GBP USD.